Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 7 Februari bersama saya Aziza Arifin dan berikut tajuk utama malam ini. Angka korban meningkat, Turki bergabung 7 hari. Juga mandi sungai bersendirian, lelaki lemas. Perkembangan gempa bumi kuat di Turki dan Syria. Angka kematian akibat gempa 7.8 Richter itu kini mencecah lebih 5,000 nyawa. Susulan bencana itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengumumkan 7 hari berkabung di seluruh negara itu. Di mana ibu saya? Itu pertanyaan pertama seorang kanak-kanak perempuan setelah berjaya diselamatkan dari runtuhan bangunan di Hatay. Kanak-kanak itu antara lebih 15,000 mangsa yang cedera akibat gempa berskala 7.8 Richter yang melanda selatan Turki dan utara Syria itu. Angka terkini menunjukkan lebih 5,600 buah bangunan runtuh menyembah bumi dalam bencana dahsyat berkenaan. Ia termasuk bangunan pangsapuri yang padat dengan penduduk. Pasukan mencari dan menyelamat SAR terpaksa menggunakan tangan untuk mengeluarkan mangsa dari timbunan konkrit dan besi. Dengan suhu sejuk hampir mencecah paras beku, mereka bertarung dengan masa untuk mengelakkan mangsa yang terperangkap maut akibat kesejukan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menjangkakan angka kematian mungkin mencecah 20,000 nyawa. Dalam pada itu, mangsa yang terselamat kini berdepan risiko kesihatan akibat suhu sejuk. Dengan hanya berteduh di kemah, mangsa termasuk warga emas yang rata-ratanya tinggal sehelai sepinggang menggigil kesejukan. Hanya unggun api dan selimut nipis menjadi ikhtiar memanaskan badan. Menteri Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Turki Murat Kurum memaklumkan 13.5 juta penduduk negara itu terjejas akibat gempa kuat ini. Dalam pada itu, bantuan kecemasan segera disalurkan beberapa buah negara ke wilayah terjejas, antaranya di Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakir, Adana dan Hatay. Ia termasuk pasukan mencari dan menyelamat serta jentera dan peralatan yang digunakan untuk misi SAR selain barangan keperluan lain. Antaranya Amerika Syarikat, Rusia dan 13 buah negara di bawah Kesatuan Eropah. Turut menghantar bantuan kecemasan ialah Qatar, Emirat Arab Bersatu, Iraq, China dan Jepun. Malaysia turut menggerakkan pasukan-pasukan elit SMART membabitkan 70 anggota terdiri daripada pasukan perubatan Kor Kesihatan Diraja, unit K9 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan pasukan khas bahan kimia berbahaya. Kesemua mereka berlepas ke Turki malam semalam. Sekurang-kurangnya 13 orang rakyat Malaysia masih berada di kawasan gempa bumi di Gaziantep, Turki. Menurut Duta Malaysia ke Republik Turki, Sazali Mustafa Kamal, setakat berita ini ditulis, kesemua mereka berada dalam keadaan sihat dan selamat. Namun demikian, mereka masih berada di dalam kawasan bencana berkenaan, memandangkan kawasan tersebut tidak mudah untuk orang-orang awam memasuki, memandangkan usaha-usaha yang giat dijalankan oleh pasukan mencari dan menyelamat pihak Turki dan dari pelbagai buah negara. Kami di pihak kedutaan akan teruskan usaha kami dalam membantu rakyat Malaysia dan juga menghubungi Malaysia bagi menjamin keselamatan dan kesihatan mereka. Katanya, keadaan bencana di sempadan Turki Syria itu masih meruncing. Lebih 20,000 orang rakyat Turki yang tercedera akibat gempa bumi berkenaan. Terdapat juga kira-kira lebih 6,000 bangunan yang telah runtuh akibat gempa bumi berkenaan. Usaha-usaha mencari dan menyelamat masih diteruskan. Malah pada pagi tadi, pasukan SMART Team dari Malaysia turut tiba
di Turki bagi membantu kerajaan Turki. Jelasnya, 70 orang anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, selamat tiba pada jam 6 pagi waktu tempatan. Seterusnya bergerak ke kawasan terkesan menerusi lapangan terbang di Adana pada jam 9 pagi tadi waktu tempatan bagi membantu usaha mencari dan menyelamat mangsa gempa bumi di Turki. Dalam pada itu, pihaknya memohon agar seluruh rakyat Malaysia mendoakan supaya pasukan SMART dan rakyat Malaysia yang berada di kawasan bencana itu terus berada dalam keadaan selamat. Dalam pada itu, kru berita Al-Hijrah bersama Majlis Perundingan Islam Malaysia MAPIM bakal berlepas ke Turki malam ini. Untuk mengetahui perkembangan lanjut misi bantuan tersebut, kita terus bersama wartawan Zaim Zamani. Silakan Zaim. InsyaAllah awal pagi ini kira-kira jam 1.45 pagi, saya bersama juru kamera berita Al-Hijrah Nur Nazirul Hafiz Japridin akan menyertai misi bantuan kecemasan gempa di Turki dan Syria yang akan digerakkan oleh Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM. Dan untuk makluman, misi kali ini akan berjalan selama 17 hari dan insyaAllah bantuan yang disalurkan rakyat Malaysia melalui MAPIM akan diserahkan kepada mangsa-mangsa serta mereka yang memerlukan di Turki dan Syria. Dan untuk makluman, misi bantuan gempa MAPIM kali ini akan menyalurkan bantuan awal iaitu selimut musim sejuk, kotak bantuan, makanan panas dan kemah kepada mangsa-mangsa yang terjejas. Dan bantuan seperti ini sememangnya amat penting untuk mangsa-mangsa di sana yang telah kehilangan tempat tinggal dan sukar untuk mendapatkan bekalan asas disebabkan banyak bangunan-bangunan ataupun kedai-kedai yang mengalami kerosakan disebabkan gempa bumi kuat berukuran kira-kira 7.8 skala Richter. Dan malah untuk makluman, cuaca di Turki dan Syria ketika ini amat sejuk dengan suhu di bawah sifar. Jadi tanpa bekalan asas seperti selimut musim sejuk, alat pemanas, sudah tentulah ia akan menyukarkan mangsa-mangsa di sana. Dan insyaAllah kepada para penonton TV Al-Hijrah, sepanjang saya berada di sana, kami akan cuba membawakan berita-berita mengenai kejadian gempa yang telah mengorbankan lebih 3,400 orang ini. Teruskan bersama kami setiap hari dan sama-sama kita terus berdoa agar nasib mangsa-mangsa gempa bumi di Turki dan Syria dipermudahkan, dan kita doakan agar mereka yang terkorban ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Dan terakhir, saya meminta agar semua rakyat Malaysia untuk mendoakan agar misi bantuan gempa di Turki dan Syria yang digerakkan MAPIM ini akan berjalan lancar dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa setakat itu dulu daripada saya. Kembali kepada rakan setugas. Terima kasih Zaim Zamani di atas laporan sebentar tadi. Dalam pada itu, dunia Islam turut prihatin dan bersimpati terhadap nasib yang menimpa rakyat Turki dan Syria. Agensi berita Anadolu melaporkan ratusan rakyat Palestin menunaikan solat jenazah gaib di Masjid Al-Aqsa. Solat jenazah itu didirikan khusus buat ribuan mangsa gempa bumi beragama Islam yang terkorban. Sementara itu di Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM mengadakan solat hajat khas dan doa buat rakyat Turki dan Syria di 3 buah masjid utama jabatan itu. Solat hajat itu diadakan selepas solat maghrib sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma arsalta bihi wa a'udhu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma arsalta bihi. Ya Allah, aku memohon kehadratmu kebaikan atas apa-apa yang terjadi dan kebaikan di dalamnya dan kebaikan atas apa-apa yang engkau kirimkan dengan kejadian ini, dan aku memohon perlindungan kepadamu daripada keburukan atas apa-apa yang terjadi dan keburukan atas apa-apa yang terjadi di dalamnya, dan aku juga memohon perlindungan kepadamu atas apa-apa yang engkau kirimkan. Hilang pelanggan, peniaga terjejas.
Alhamdulillah bertemu kembali. Seorang lelaki ditemukan lemas di Sungai Terengganu, berhampiran kampung Bukit Tumbuh, Kuala Nerus pada Isnin. Mangsa Zaid Muhammad, 41 tahun, ditemui anggota bomba dari Unit Pasukan Penyelamat di Air (PPDA) kira-kira jam 9.10 malam. Menurut saksi Ahmad Taufik Roslin, 18 tahun, sebelum kejadian dia melihat mangsa sedang mandi bersendirian di dalam sungai berhampiran rumahnya kira-kira jam 7.30 malam. Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Tunggal itu berkata dia memanggil mangsa yang tidak dikenalinya untuk naik ke darat namun tidak diendahkan. Jelasnya, tidak lama selepas itu, dia melihat lelaki tersebut tenggelam lantas meluru ke arah sungai bagi menyelamatkan mangsa. Namun pegangan pada rambut mangsa terlepas. Saya nak balik ke rumah, lepas tu saya nampak seorang lelaki duduk dalam air, garik-garik. Pelik lah. Lepas tu dia pun mandi. Lepas tu saya tengok dia nak lemah kan. Dia selamatkan tapi tak boleh, dah pegang rambut je. Gitu lah. Lucu. Dah pegang rambut tapi lucu. Lepas tu kita balik. Lepas tu kabar raya suruh ke bomba. Sementara itu, Ketua Balai Bomba Kuala Nerus, Azmi Omar berkata, 22 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Nerus dan Kuala Terengganu bergegas ke lokasi sejurus menerima panggilan. Beliau berkata pasukan penyelamat di air PPDA berjaya menemui mangsa di dasar sungai berkenaan kira-kira 10 minit kemudian. Kedalaman air di mangsa lemak itu lebih kurang 3 meter dan jarak dalam 50 meter daripada mangsa turun. Dan dalam masa yang sama didapati air tidak pasang. Jadi ada sikit kesukaran. Jadi pihak PPD berjaya mengambil masa dalam masa 10 minit. Azmi berkata mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis dan dihantar ke Hospital Sultanah Nur Zahirah HSNZ Kuala Terengganu untuk tindakan lanjut. Pendapatan semakin berkurang, perniagaan terjejas. Itu luahan peniaga mengenai kenaikan harga sayur yang dijual di premis mereka. Mereka terpaksa menjual sayur dengan harga yang tinggi untuk mencari rezeki dan meneruskan perniagaan biarpun pembeli sudah mula berkurangan. Wartawan Zarith Sufia Zahrudin ada butirannya. Tinjauan di Pasar Besar Taman Tun Dr. Ismail mendapati kebanyakan harga beberapa jenis sayur-sayuran mengalami kenaikan mendadak daripada harga asalnya. Menurut pemilik Tan Kai Hiong, mereka mula tingkatkan harga pada akhir bulan Januari ekoran kekurangan stok dan cuaca yang tidak menentu. Tambahnya lagi, pendapatan mereka juga menurun sebanyak 30 hingga 40% berbanding dengan bulan sebelumnya, terutama selepas cuti perayaan Tahun Baru Cina. Contoh yang paling biasa tomato lah. Tomato sebelum itu paling naik, paling kuat pun sampai 7-8 ringgit saja. Tapi kali ini dia naik sampai 11 ringgit sekilo. Sayur lain lagi timun pun dari 3-4 ringgit naik sampai 7 ringgit. Dalam 1-2 minggu punya Kalau sayur terlalu mahal, tak ada kebaikan untuk berniaga kecil macam kita lah. Memang ia affected lah. Banyak orang kalau kadang-kadang orang tak mau beli lah sebab terlalu teruk itu harga. Pemilik Ulam Melayu Enterprise, Azizah Bibi turut menyatakan perkara sama berhubung kenaikan harga sayur di kedainya. Katanya kenaikan harga itu berlaku bagi kebanyakan sayuran tempatan, terutama dari Cameron Highlands. Ia bukan sahaja membuat pembeli mengeluh, malah mereka mula jarang membeli sayur di kedainya, menyebabkan pendapatannya terjejas daripada RM3,000 ke RM500 ke bawah. Sayur kailan dari RM4 naik ke RM8. Tomato lagi teruk naik sampai dekat RM11 datang. Kacang buncis daripada RM8 naik ke RM15. Dan bendeh daripada RM9 juga naik ke RM18, RM16 pun ada, tak tentu. Jadi customer pun cakap mahal, dia pun kata mahal-mahal sangat, dia tak mau datang. Ada yang komplain lah, mahal sangat.
Sementara itu, orang ramai yang ditemui tidak berpuas hati dengan kenaikan harga sayur dijual peniaga. Tambah mereka turut berharap agar kerajaan dapat menyelesaikan isu ini agar selain sedikit sebanyak meringankan beban kos sara hidup mereka yang semakin mencabar. Sangat-sangat membebankan sebab kita kena beli sayur. Sayur itu penting untuk kita juga kan. Jadi memang sangat-sangat membebankan lah. Saya kena pandai mengatur keuangan. Macam sayur tu biasanya saya beli 3 paket. So jadi saya kurangkan 2 macam tu. Dan sayur, tomato, bawang itu saya tidak akan beli melebih. Saya akan beli untuk cukup-cukup 1 minggu. Sebab saya akan belanja 1 minggu 1 kali. Sekarang ni kalau nak ikut-ikut kebanyakan sayur semua meningkat lah. Seperti macam bendi, kobis, timun dan sebagainya. Semua boleh katakan meningkat agak mendadak lah sejak akhir-akhir ni. Agak beban jugalah kepada saya. Dulu saya biasa beli dalam sebulan 2-3 kali. Sekarang ni sebulan sekali pun agak susah. Dan saya terpaksa catu lah daripada segi pemakanan sayur-sayuran ni juga. Dulu selalulah benda murah kita boleh tukar lah hari-hari beli kan. Macam sekarang seminggu sekali lah baru beli. Kita maintain lah, nak benda dah mahal kan. Takkan nak beli dah hari-hari nak beli. Terpaksa lah kena beli seminggu sekali, kita maintain lah. Dah, orang kata barang terlalu mahal. Sekarang ni benda yang kita keperluan lah, sayur-sayur cili, tomato yang kita selalu beli tu memang melambung lah naik tu. Dulu kita spend kalau RM50 tu boleh banyak lah sayur-sayur beli kan. Sekarang tengoklah cili pun sampai berapa belas ringgit sekilo kan. Rasa tu macam terbeban lah juga kita kan. Tambah-tambah macam kita makcik ni pakcik pada pencen kan. Kena bajet lah juga. Tak adalah selalu nak datang beli. Kalau tak perlu tak adalah. Benda yang kita perlu sangatlah baru datanglah tu. Rata-rata orang yang ditemui tidak berpuas hati dengan kenaikan harga sayur kerana ia bukan sahaja menjejaskan mereka, malah peniaga-peniaga di sini. Bagi mereka, pengambilan sayur itu penting dalam rutin pemakanan seharian kerana ia memberi pelbagai manfaat dan nutrisi kepada kesihatan. Namun, ia menjadi persoalan orang ramai. Adakah benar maklumat kerajaan itu untuk membantu mereka dalam mengurangkan kos sara hidup? Atau hanya sekadar menanam tebu di tepi bibir? Saya Zahid Sufia melaporkan untuk Berita Al-Hijrah. Pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah Risda bercadang menstruktur semula semua anak syarikat di bawah Risda Holdings sebagai usaha melahirkan usahawan dalam kalangan kaki tangannya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penstrukturan itu antara transformasi yang perlu dilaksanakan bagi memberi nilai tambah kepada Risda. Ini adalah merupakan entiti perniagaan pada Risda. Ya. Yang terlihat jika ada syarikat-syarikat di bawah Risda Holding itu boleh untuk distrukturkan semula atau untuk mewujudkan keusahawanan di kalangan pegawai dan kaki tangan syarikat-syarikat Risda. Jadi kaedah yang terbaik ialah memberikan peluang pada mereka untuk menguruskan sendiri dengan kaedah management buyout. Menurutnya lagi, sekiranya penstrukturan itu dilaksanakan, ia bukan sahaja dapat melahirkan lebih ramai usahawan, malah berupaya mengurangkan kos operasi bagi syarikat berkenaan. Apa yang penting, katanya, syarikat itu mesti melaksanakan core business kepada industri getah atau kepada perkara yang boleh memberikan sumbangan kepada Risda. Tambahnya, dengan cara ini, bajet daripada kerajaan dapat dikurangkan, tetapi keuntungan daripada urus niaga Risda Holdings dan anak syarikatnya dapat membantu pekebun kecil dan penuri getah yang tidak memiliki tanah. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri taklimat di Ibu Pejabat Risda hari ini. Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO meminta kerajaan tidak mengklasifikasikan jenayah penipuan dalam talian di bawah kesalahan sivil. Setiausaha Agung MHO Datuk Hishamuddin Hashim berkata saman sivil kepada syarikat-syarikat penipuan adalah tidak berkesan.
saya sebagai salah seorang daripada pengamal undang-undang melihat bahawa tindakan saman sivil kepada syarikat-syarikat penipuan ini, syarikat-syarikat pelaburan ini tidak akan membuahkan hasil. Benar kita akan menang dan kita akan mendapat paper judgement di peringkat di mahkamah. Malangnya kita tidak dapat menguatkuasakan perintah yang diberi oleh mahkamah. Kita tak dapat execute the judgement disebabkan kebanyakan daripada syarikat-syarikat penipu ini tidak mempunyai fixed asset. Beliau berkata demikian selepas mengadakan kunjungan di Pejabat Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman siang tadi. Dato' Hishamuddin berkata pihaknya berterima kasih kepada Polis Diraja Malaysia PDRM kerana mendedahkan beberapa kes penipuan. Bagaimanapun hukuman yang dijatuhkan kepada pesalah kes penipuan ini yang diklasifikasikan sebagai kesalahan sivil menjadikan perjuangan dilakukan sebagai sia-sia. Sementara itu, Presiden Pertubuhan Keprihatinan Jenayah Komuniti Malaysia MCCC Tan Sri Musa Hassan berkata hukuman yang lebih tegas perlu dilaksanakan terhadap sindiket penipuan dalam talian supaya mengembalikan semua keyakinan masyarakat kepada PDRM. Menurutnya, MCCC telah menyerahkan sebanyak 200 laporan berkaitan kes penipuan dalam talian terhadap pihak JSJK Bukit Aman untuk tindakan lanjut. Bayi jatuh perigi sedalam 13 meter. Alhamdulillah bertemu kembali. Kita ke laporan luar negara. Seorang bayi perempuan berusia 19 bulan dilapor terjatuh ke dalam perigi sedalam 13 meter berjaya diselamatkan selepas lebih 17 jam terperangkap. Kejadian berlaku di wilayah Tak, Thailand yang terletak di kawasan terpencil bersempadan dengan Myanmar. Bayi itu dilaporkan terjatuh petang semalam ketika bermain. Difahamkan ibu bapa mangsa yang merupakan pekerja asing dari Myanmar membawanya ke tempat kerja iaitu di ladang ubi kayu sebelum meletakkan mangsa di bawah pokok bersebelahan timbunan tanah. Namun bayi itu hilang sebelum ibu bapa mangsa mendengar tangisan dari arah perigi tersebut dan segera meminta bantuan. Pasukan penyelamat kemudian menggali perigi selebar 30 cm itu sepanjang malam bagi menyelamatkan mangsa. Pada awalnya, mangsa ditemui sekitar jam 8 pagi tadi, namun usaha membawanya keluar berdepan kesukaran. Ekoran mangsa mengalami kecederaan pada bahagian kaki. Selepas membawa turun kamera ke dalam lubang, mangsa masih ditemui bernyawa dan bantuan oksigen dipam ke dalam perigi itu. Bayi itu akhirnya berjaya dibawa keluar pasukan penyelamat beberapa jam kemudian dan dibawa ke hospital daerah Popra untuk rawatan lanjut. Kebakaran sebuah rumah di utara Perancis menyebabkan seorang ibu bersama 7 anaknya berusia antara 2 hingga 14 tahun terbunuh. Kejadian berlaku ketika semua mangsa sedang tidur. Kejadian berlaku tengah malam semalam di rumah mangsa yang terletak di bandar Charlie Sumarn. Semua mangsa dilaporkan meninggal dunia akibat sesak nafas. Menurut pendakwa raya tempatan, Julian Moreno Ross, kejadian dipercayai berpunca daripada mesin pengering pakaian yang rosak di tingkat bawah kediaman terbabit. Jiran mangsa menghubungi bomba sekitar jam 1 pagi memaklumkan kejadian berkenaan. Suami mangsa dilaporkan melecur teruk selepas diselamatkan bomba. Manakala isteri beserta 5 anak perempuan dan 2 lelaki terperangkap di tingkat 2 rumah berkenaan. Bomba dikatakan berdepan kesukaran untuk membawa tangga ke tingkap atas. Ekoran kediaman berkenaan terletak di jalan sempit. 80 anggota berjaya memadamkan kebakaran beberapa jam kemudian. Di Indonesia, 25 gerai di Pasar Terung, Makassar hangus dijilat api dalam kebakaran. Puluhan peniaga terpaksa menanggung kerugian besar. Menurut laporan media tempatan, kebakaran berpunca daripada tingkat 3 pasar itu. Kejadian berlaku sekitar jam 9 malam kemarin waktu tempatan. Kebakaran itu memusnahkan pelbagai barangan jualan. Pasar Terung itu hanya beroperasi dari pagi hingga petang. 20 jentera dan 78 anggota dikerah untuk memadamkan kebakaran tersebut.
40 minit kemudian, api berjaya dipadam. Tiada kemalangan jiwa dan kecederaan dilaporkan berlaku. Punca sebenar kebakaran belum diketahui, namun dilaporkan terdapat litar pintas bekalan elektrik. Sekian untuk malam ini. Jangan lupa Berita Al-Hijrah turut berada di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Juga layari alhijrahnews.com untuk lagi kupasan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Azizah Arifin. Assalamualaikum dan selamat malam.